Hai, salam sejahtera. Video ini kali ini saya nak fokuskan kepada tajuk yang paling penting. Apakah ujian, apakah lesen, kan apakah asas kepada konsistensi? Dan apakah ujian, apakah lesen, apakah asas kepada konsistensi? Apa dia maksud kepada konsisten? Konsisten nombor satu ialah bermaksud iaitu kita berdagang, keluar masuk, ada profit, ada loss. Ingat ada loss juga. Ada profit, ada loss. Tetapi akhirnya loss tu lebih kurang daripada profit. Maksudnya profit melebihi daripada loss. Dan kita dapat net profit. Kan? Contohnya kita rugi $800, kita untung $1,000 let's say. Positif 200. Itu maksud konsisten. Konsisten bukan bermaksud ialah konsisten tak ada negatif merah langsung. Bukan. Tak ada. Konsisten bermaksud ialah at the end of the day you dapat net profit. Macam berniaga. You beli barang, katalah bermodalkan RM2,000, kemudian adalah you kemudian buat jualan, walaupun RM100 pun itu dikira konsisten. Maknanya business profitable. Profit banyak tak banyak tu jangan cerita profitable sebab nombor satu ialah survival. Jadi kunci pertama saya lah saya nak share pada you, itu saya nak you faham dari segi konsep dinamakan survival, dan ini adalah cabaran saya dah buat pun, saya dah buat 2 tahun. Kali ni saya on balik bulan 9 tahun lepas. Dan sekarang ni dah masuk bulan 11, konsisten ke tidak masalah ni. Kan bulan 12 kan nanti kita akan masuk bulan 9 akhir tahun hadapan kan 2021. Okey. So nombor satu ialah saya nak bagi tahu itu pasal konsisten. Nombor satu ialah konsep konsisten ialah bukan konsisten maksud saya konsisten. Maksud saya konsisten nombor satu ialah mesti konsisten survive. Survive tu maksudnya tidak MC, tidak margin call, tidak stop out Tidak margin call. Margin call tu maksudnya blow account account you habis, duit tak cukup, ataupun lagi satu tidak stop out. Bahasa sebenarnya stop out. Stop out tu maksudnya dia stop dan out daripada position, dan ini adalah maksudnya konsisten. Konsisten dalam maksud survive, tidak ada margin call dan juga tidak stop out. Jadi bermaksud konsisten juga ialah iaitu kunci pertama ialah survival. 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 Maksudnya kalau you keluar masuk dalam masa 3 bulan 6 bulan, kan you entry keluar, tetapi you tak dapat profit langsung. Katalah you modal $10,000, you entry, yelah kejap profit banyak, kejap loss banyak tak kisahlah. Atau profit sikit, loss sikit kan. Tapi ada dia you dapat $10,000 balik. Itu dah kira bagus sebenarnya sebab 95% kan masa zaman saya dulu ialah ramai orang loss dalam forex. Sekarang ni saya dengar lah lebih kurang 75 ke 85% dah kurang kan, 10 ke 20% dah kurang. Makin ramai orang profit. Tapi kunci pertama saya nak you belajar survive. Sebab survive ialah critical thinking ataupun critical method approach, dia panggil defensive trading, always selamatkan protect capital. Maknanya survive ni isu dia lah sebenarnya saya ambil lah always risk averse. Risk averse ni adalah salah satu approach dalam trading yang saya gunakan. Kita tidak agresif Kita ada risk averse dan kita ada lebih kepada defensive trading. Defensif tu maksudnya kita selamatkan capital, defensive trading. Sebab dengan selamatkan capital, kita akan dapat survive dan buat duit bila-bila masa. Even kalau you kononnya mati sekalipun, maksudnya lah kalau you account you, maksudnya dah profit dan kemudian you float gila babi contoh, tapi you kill pada tempat yang sesuai, dan you boleh buat balik dan boleh buat lebih daripada yang you lost tu sebenarnya. You percaya kat saya sebab saya banyak kali lalui proses tu. Okay? So risk averse adalah bermaksud ialah defensive trading. Jadi konsisten bermaksud ialah satu konsisten. Konsisten dari bentuk survive. Nombor satu ialah survive. Nombor satu ialah mesti survive. I will survive. Nombor dua, yang you kena faham ialah bukan saja survive, tetapi ialah make little money. Make little money. Make little money tu maksudnya, kadang-kadang benda ni simple lah make little money. Make little money tu maksudnya ialah macam mana cara dia ialah untuk you buat duit sikit saja. Contohnya dalam masa 12 bulan, ini cabaran saya 12 bulan, you akan dapat lebih kurang dalam, iaitu let's say lah, you hanya boleh make out daripada situ 10% per year, per annum. Per annum. So maksudnya dalam setahun, iaitu 10% sahaja you boleh buat. So bayangkanlah 10% saja you boleh buat dan macam mana untuk you lakukan dalam bentuknya. So jadi kalau you kata okay, aku boleh buat 10% per annum, itu adalah tanda yang bagus. Lepas tu make more money tu lebih pada strategi menggunakan risk account atau kita panggil momentum account, kita panggil juga growth account kan. Itu adalah konsep yang lain, kita guna akaun kecil untuk gain lagi banyak kan. Tapi pada sama juga kena ada konsep yang asas, yang ni dinamakan sebagai asas security capital. Security capital ni tak ramai orang nak layan sebenarnya. Tapi dia kena ada idea ni. Maksudnya dalam masa 12 bulan, you dapat return berapa persen. Ini sebenarnya akan jadi you punya macam security untuk membolehkan you faham macam mana you nak trading dengan lebih baik. Okay? So jadi konsisten bermaksud satu ialah survival. Kan? Bukan banyak duit. Tidak. Nombor dua ialah bermaksud ialah make little money. Dua ni dulu saja sebenarnya konsisten.
Yang make more money. Kebanyakan orang dia terus jump pada yang step 3 make more money. Lebih banyak duit. Aku dapat banyak-banyak. Last kali dia masuk dalam masalah overtrade kan. Overtrade masalah juga, banyak sangat trade jadi loss. Overconfident, loss juga. Kan? Bukan saja loss tapi loss juga sebab terlalu banyak profit. Jadi yakinnya kamu, hebatnya kamu, jadi masalah yang lain. Jadi itu saya nak you faham kat sini. So saya punya point saya video ni lah kat sini juga sebenarnya. Yang ketiga, iaitu saya nak bagi pada you, itu memahami dari segi konsep, iaitu cabaran diri. Dan sekurang-kurangnya 12 bulan. Ini untuk mencabar ujian lesen dan juga asas dia ialah 12 bulan. Cabaran pertama ialah saving. Tujuan ialah untuk grow account. Cabaran pertama. Maksudnya tak kisahlah 5 USD sebulan ke, 50 USD sebulan ke, 500 USD sebulan ke. Macam saya buat cabaran di bulan 9, saya konsisten deposit 1000 USD sebulan. Ikut kemampuan masing-masing lah. Ada yang kata mungkin saya buat tu kecil. Kan ada mungkin kata banyak. Maksudnya isu dia kan bukan point duit tu. Isunya ialah point ialah berapa banyak yang you rasa okey untuk you masuk ke dalam tu. Itu sebagai contoh. Okay, nombor 2 ialah saya nak you trade kan selama 12 bulan. Adakah you survive dalam masa 12 bulan ni, soalan dia? Mulut senyum, mulut kan. Adakah you survive? Survive tu bukan bermaksud saya looking forward you buat 100%. Tak. Saya looking forward lah, adakah you survive dulu? Kalau you make little money, itu dah tanda you boleh hidup menjadi full time trader akan datang. Okay, jumpa lagi. Dan salam hormat, please komen dan juga like serta subscribe video ni. Kan, komen. Iaitu you nampak ke tidak dan sebagainya sangat penting. You komen, maksudnya saya tahu you dengar, you faham. Dan kalau you tak pernah komen ni, tolong sangat komen. Jadi saya tahu you wujud, bukannya aku cakap seorang-seorang kan. Memberi motivasi pada saya untuk share lebih lagi kan. Jadi please komen juga video. Mungkin ada benda nak penekanan lebih, saya akan buat. Dan kalau you tengok saya tak buat, bukan tak buat. Saya take note semua benda, saya akan buat. Satu hari nanti dia akan muncul ikut susunan. Kerana saya mengikut keadaan pasaran juga. Pada sama juga kan. Alright, so jumpa lagi dan salam hormat dan Assalamualaikum.